Kita pada hari ini di dalam Berani Naik, Berani Jawab membawakan satu calon daripada Barisan Nasional mewakili Dun Tanjung Batu daripada Parlimen Kalibakan, iaitu SBY ataupun Samasuddin bin Yusof di dalam Berani Naik. SBY berani? Berani. Iya. Kita radu, tetap radu. Oke. Tonton kan, kita akan mengupas pelbagai isu, khususnya di dalam isu-isu masyarakat dan pribadi beliau sebelum masuki politik, selepas politik dan isu-isu masyarakat di Tanjung Batu. Saksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita merekod satu podcast Berani Naik dengan calon daripada Tanjung Batu. Salah seorang daripada muka baru yang masuk di dalam statistik pencalonan muka baru, betul? Betul. Di dalam UMNO, SBY Samasuddin bin Yusof daripada Tanjung Batu. Apa kabar? Ya, Assalamualaikum. Said. Alhamdulillah sehat. Said okey? Okey, sehat. Boleh menemu Rama sambil driving ya? Boleh, Okey juga? boleh. Okey. Terima kasih. SBY Ya. adalah pendek daripada nama sendiri, Samasuddin bin Yusof, ketua bahagian Kalabakan yang memimpin bahagian ini, dan ramai daripada ahli bahagian ini yang mendapat bahagian untuk mewakili UMNO. Tetapi ada persoalan yang umum bagi Barisan Nasional ataupun UMNO di Sabah ini. Selepas 2018, kita mengalami kejatuhan, saya boleh katakan. So, ramai daripada pemimpin-pemimpin UMNO yang telah keluar pada waktu itu. Tapi khusus SBY, kenapa masih UMNO? Kita masih bertahan di UMNO. Dan sebenarnya saya ni banyak masa ataupun fokus kepada politik ini ketika UMNO ataupun pemimpin UMNO meninggalkan perjuangan ini pada bermula tahun 2018. Alright. Okay. Saya dulu memang bekerja di Universiti Malaysia Sabah sehingga tahun 2013. Pas itu belum juga secara aktif dengan perjuangan UMNO. Kemudian saya berkecimpung dalam meniaga 10 tahun sehingga 2023. Tetapi apabila 2018 jatuhnya UMNO, jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional, dan kita pun tahu ramai pemimpin-pemimpin UMNO meninggalkan perjuangan UMNO ini. Betul. Kemudian ada wave yang kedua pada tahun 2020 dan 2022. Jadi saya ini memilih dan digerakkan hati Allah SWT untuk bergerak aktif dalam perjuangan ini. UMNO ini bermula tahun 2023 ketika saya mengikuti pemilihan parti. Ketua UMNO bahagian Kalabakan. Ketua UMNO. Dan saya merasakan memang saya perlu balik aktif dalam UMNO sebab UMNO dan BN inilah yang telah banyak mengubah kehidupan saya. Dulu, dia tahu, saya dulu juga orang miskin, kan? Dari kampung. Tapi sebab dasar yang baik BN, yang bina sekolah, yang bina industri. Dan saya turutang budi. Dan budi inilah yang perlu saya kembalikan semula juga kepada UMNO, dan mudah-mudahan lepas ini saya boleh buat seperti pemimpin UMNO dulu yang banyak berjasa kepada rakyat. Saya rasa perlu saya bela rakyat di Kalabakan ini, dan khususnya di Dun Tanjung Batu melalui wadah perjuangan UMNO dan BN ini. Maksudnya saya datang UMNO, saya aktif UMNO ni ketika UMNO susah. Ya, betul. Ramai 2020 waktu itu 3. Start 2018 saya mula dia, tapi mula full time 2023. Oh, mula full time 2023. Ya. Sebelum ketua bahagian apa jawatan SBY? Biasa-biasanya. Hal biasa. Habis itu setahun sebelum pemilihan saya dilantik AJK, ahli mesyuarat dilantik. Kalau dalam bilik mesyuarat tu turut hadir lah. Ya, begitu. Kemudian 2023 memenangi ketua bahagian. Ketua bahagian, ya. Di Kalabakan,
dan seterusnya menjadi calon di Tanjung Batu. Ya, Dan sebelum ini, SBY juga adalah, graduan daripada UMS, betul? betul. Saya Guru MS first Dan batch. first batch? Ya, first batch Oh, convocation dulu. ini 19. tahun 90? Saya masuk 1996, Oke, senior saya setahun, senior saya 95, oke, dalam program 4 tahun. alright. Saya punya first batch, saya punya batch 96 Mhm, yang bermula tahun pengajian cuma 3 tahun di universiti. mhm, Jadi kami first sama-sama grade tahun 1999. mhm. Kita juga tahu salah satu daripada segmen di dalam, podcast Berani Naik ini adalah tentang isu-isu masyarakat. Kita tahu Tanjung Batu ini lokasinya bandar dan separa bandar, Hmm. ataupun di luar bandar sedikit. Semi-urban. Semi-urban. Ya. Semi-urban area, kawasan Tanjung Batu ini. Dan Tanjung Batu ini juga tidak terlepas daripada masalah-masalah yang memberi polemik kepada masyarakat Sabah secara umumnya, yaitu masalah air dan elektrik. Kalau daripada SBY sendiri, adakah Barisan Nasional yakin 5 tahun mendatang diberikan amanat daripada rakyat, insya Allah mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Kita tahu BN, UMNO Mhm, punya satu sistem yang sangat baik mhm. dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang boleh menyelesaikan masalah rakyat. Alright. Ya, sudah terbukti. Mhm, Jadi berkenaan isu air dan isu bekalan elektrik mhm. di Sabah khususnya juga di Tanjung Batu ini, saya sendiri telah menyuarakan pandangan saya. Oke. Lagi-lagi ketika kejadian beberapa bulan yang lepas, Mhm. apabila bekalan elektrik putus di Oh, pantai hampir timur, seminggu. ya di pantai timur negeri Sabah Mhm, ini, mhm. disebabkan hujan lebat terjatuhnya menara Iya betul. menara utama Iya. bekalan elektrik di sebelah Penampang. Mhm. Dan saya terus membuat kenyataan akbar bahwa Oke. perlu disegerakan. Proyek ini dulu pernah memang dirancang oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum Hmm. Kerajaan Barisan Nasional tumbang 2018. 2018. Yaitu second link, rangkaian kedua Mhm. daripada pantai barat ke pantai timur. Oke. Kan? Sebab memang kita tahu banyak sumber kuasa elektrik ini Mhm. berada di pantai barat Sabah. Iya betul. That's why kita perlukan segerakan ini. Second link maksudnya kita membuat jana kuasa di pantai timur. Nah, dia ini rangkaian dipanggil saluran menyalurkan elektrik Tenaga dari pantai daripada. barat ke pantai barat. Sekarang ini cuma Oh, ada satu. cuma ada satu. Jadi kalau Kalau apa-apa berlaku dengan yang satu itu selesai satu terputus. pantai timur. Jadi kita perlukan segerakan Oke. yang nomor 2 daripada Oke. Tenom ke Kalabakan. Oh, oke. 2 kita cadangkan segera perlu juga ada independent power plant. Oke. Okay. IPP yang baru di Mhm. sebelah Tawau ini. Oh, oke. Buat masa ini kita cuma ada 30 megawatt Oke. yang berada di Muhibah sana, dekat berhampiran dengan SSB kan, di sebelahnya. Independent power Itu plant. daripada dulu sampai sekarang. Oke. Kan, itu ada antara yang terawal independent power plant di Sabah. Oh, oke. Sudah tamat agreement-nya 25 tahun tak silap saya, sudah Mhm. extend lagi sedikit. Itulah kebergantungan orang Tawau, Mhm. 30 megawatt. Ya, jadi Oh, oke. itu tentang tenaga. Mhm. Sebab tenaga ini sangat penting. Mhm. Bukan saja untuk rumah ke rumah, tetapi untuk industri. Iya betul. Kan? Betul. Jadi kalau ada sumber tenaga yang cukup di sebelah Tawau ini, di Tanjung Batu ini, Mhm. saya yakin dan percaya memang ramai lagi usahawan Mhm. ataupun peniaga syarikat besar untuk mengembangkan Melabur dan potensi membuka. perniagaan mereka di sini. Iya betul. Air pun sama, Mhm. bukan air. Mhm. Ini seolah-olah penyakit 3 serangkai ini. Kan? Iya betul. Jadi air pun juga pandai putus-putus Mhm. di kawasan Tawau ini. Tapi mudah-mudahan nanti selepas siapnya projek di sebelah adalah kita siap sekarang ini, saya paham perlu pada Mhm, cahaya mhm, mata kah. mhm, mhm. Mudah-mudahan program ini masalah air ini dapat selesaikan segera. Oke, kita bercerita juga ramai daripada parti-parti lain pun bercerita Ya. soal
pelaburan. Tetapi yang macam SBY sebutkan, kita punya infrastruktur asas untuk, elektrik dan air tidaklah begitu bagus, yang menyebabkan pelaburan pun, ataupun investor tidaklah, yakin untuk melabur di sini. Tapi isu pelaburan ini tetap dimainkan oleh parti-parti yang lain. UMNO sentiasa menyebut soal asas. Maksudnya infrastruktur mesti cantik, barulah kita panggil pelaburan. Jadi setuju atau tidak SBY kalau menyatakan bahwa orang yang bercerita tentang pelaburan pada fasa ini itu retorik ya sebenarnya. Ya, untuk pelaburan yang besar, Mhm, dia mesti didukung mhm, oleh infrastruktur yang sangat-sangat kondusif. mhm, Elektrik, mhm, air, mhm. jaringan internet. Internet betul. Ya, Mhm, ini yang 3 asas. mhm, Selain daripada jalan raya lah. mhm, Tapi mhm, yang tadi yang ini yang 3. mhm, mhm, Kan? Apabila ada pelaburan yang baik sangat datang, mhm, insyaAllah jalan raya akan ikut. mhm, Tapi sebelum mereka melabur, mhm. 3 perkara ini yang perlu kita tengok. Perlu kita Kan? selesaikan dahulu. Perlu selesaikan segera. Mhm, Kan masa jangka pendek atau jangka masa panjang. mhm, mhm. Perlu diselesaikan segera. Jadi kalau ada cerita-cerita tentang perlu pelaburan yang baik apa semua, memanglah itu retorik. Kalau dia tidak menjelaskan mengenai perancangan dia untuk menarik pelaburan, Mhm. ini memang janji pilihan raya siap lah. Kan? Kita tahu lepas 2018 sampai 2025, Iya betul. buktikan mana ada pelaburan yang besar dan berjaya. Mhm, mhm. Betul Kan? betul. Yang besar lagi-lagi Sebelah Tawar dan Jembatan Batu ini. Mhm. Daripada dulu begini saya tengok. Kan? That's why antara juga saya tertarik, tergerak hati masuk Mhm, berpolitik di kampung saya sendiri ini, Tawau. mhm. Sebab saya geram dari dulu sampai sekarang begini saja Tawau. Sedangkan Tawau ini, Tanjung Batu ini sangat-sangat berpotensi. Potensi ini adalah satu topik yang agak menarik juga sebenarnya, sebabnya geografinya, Hmm. Tanjung Batu ini dan segala macam. Tapi sebelum kita masuk ke cerita soal potensi tadi, salah satu daripada masalah masyarakat yang ada di Tanjung Batu ini juga adalah berkenaan dengan isu banjir, isu perparitan yang sekian lama tidak selesai. Apabila datang musim hujan, masyarakat tetap berhadapan dengan isu banjir di setengah kawasan dan itu membimbangkan bagi masyarakat dan mereka menginginkan isu ini selesai. Sekiranya SBY mendapat mandat daripada rakyat untuk memimpin 5 tahun ke depan, apa langkah ataupun apa perkara yang kita boleh lakukan untuk setidaknya mengurangkan ataupun menyelesaikan masalah ini? Inilah satu halnya, banjir kan. Ya. Di Tanjung Batu ini memang banyak kawasan-kawasan yang terlibat, Mhm, khususnya di kampung-kampung. mhm. Saya boleh cakap setengah kampung tu, hujan di Taman Bukit Tawau Oke. ataupun di hulu, Mhm. kampung dorang yang di bawah ni yang banjir. Hujan lebat di kampung dorang, Heeh. tempat dorang pun banjir juga. Jadi dua-dua pun kena. Kan? Jadi antara perkara-perkara ataupun aduan rakyat hasil daripada jelajah kita Mhm, turun kawasan ini. mhm, Kan memang salah satunya yang sering kita jumpa mhm, dan kita alami sendiri mhm. adalah isu banjir-banjir kilat ini. Oke, iya betul. Kan? Mhm. Semua ini semua timbul disebabkan isu perparitan, Oke. pengairan air dan perparitan sebenarnya Mhm, di mhm. kampung-kampung. Dulunya sungainya yang besar, hari ini sungai itu menjadi macam parit sudah. Kan? Mhm, Dulu sungainya dalam, mhm, ini hari sudah jadi cetek. mhm, Kan? mhm, Setakat buku lali atau setakat paras lutut. mhm, Jadi pengairan air ini apabila berlakunya hujan lebat tidak berjalan dengan baik mhm. sehingga kan dia melimpah keluar kan. Oke. Jadi setengah-setengah tempat yang kita pergi khususnya Tanjung Batu Tengah di tempat saya ini kawasan Tanjung Batu Tengah memang menjadi mangsa keadaan kan sebabkan masalah perparitan kita di kawasan kita ini. Oke. Malah ada yang sangat-sangat menyentuh perasaan sebenarnya. Oke. Kan ada satu kes itu Mhm, kita ada program ziarah Turut Padang mhm, mengantar bekalan makanan, mhm, bakul makanan mhm. di Tanjung Batu Tengah Tanah Merah. Oke. Baru saja hujan setengah jam, Oke. dia punya banjir kilat, sangat luar biasa. Kan, Oh, deras sekali. oke. Dan saya ditakdirkan
kita reda saja banjir kilat Mhm tu. mhm. Dan pergi satu rumah ni, berada di tingkat bawah, Mhm. memang habis, kan. Dan rupanya Oh, sering kali berlaku. oke. Pasangan makcik-pakcik ini sering berlaku. Mhm, Dan sambil menyentuh perasaan saya, mmm, turun cakap, "Dah berapa kali kes, mhm. kan, dorang digigit biawak." Inilah, Oh, ini baru kan. saya dengar gitu biawak. Dan Iya iya iya. memang dorang ni sangat menyentuh perasaan. Akhirnya Oh, iya. bukan cerita pasal parti saya cakap, "Pakcik, Heeh heeh InsyaAllah kami bantu segera. heeh Bukan pasal parti, saya ini BN, saya ini parti lain." Kan tidak. heeh. Ini pasal kemanusiaan, Iya betul kan. betul betul. Melihat keadaan kamu ni, Iya. alhamdulillah Allah permudahkan, Mhm kita berikan bantuan segera. mhm. Sekarang rumah tu sudah kita baiki, tak Oke. sepenuhnya, Mhm. tapi kita baiki sedikit atas lantai itu ditinggikan. Oke. Jadi perkara-perkara ini yang sangat-sangat menyentuh perasaan. Kalau kita dibagi mandat antara Mhm. perkara yang saya memang tengok isu perparitan di kawasan Don Tanjung Batu. Kesian orang, Oke. kan. Kesian bukan ini Maknanya pasal kemanusiaan lah. SBY secara pribadi melihat bahwa salah satu daripada solusi untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memperbaiki perparitan di sana. Mengurus semula, kan. Mengurus semula perparitan di sana. Kita bersama Jabatan Pengayaran dan Mhm. Saliran perlu melihat secara serius perkara ini, Oke. kan. Bukan pasal kerja semata-mata, Mhm. tetapi harus menyelesaikan masalah rakyat secara tuntas, Mhm mhm. kan. Kadang-kadang kerja yang dibuat tu tidak pun menyelesaikan masalah rakyat secara tuntas, kan. Oke. Peruntukan yang turun tidak menyelesaikan masalah dorang. Oke. Itulah maksud saya tadi, Mhm. perlu kita lihat secara serius perkara inilah saya tengok. Tadi SBY juga ada bercerita soal potensi Tanjung Batu. Hmm. Perkara yang sama yang disuarakan oleh, wakil kita di Sebati, Abang Hasnan Fadli, bahwa dia bercerita bahwa Sebati ini mempunyai potensi daripada segi rumpai laut, daripada segi pelancongan, Hmm. pemancingan dan sebagainya. Kalau daripada Tanjung Batu ini sendiri, apa potensi yang SBY lihat yang boleh dikembangkan dan seterusnya menyumbang kepada peluang pekerjaan, pendapatan dan menaikkan sedikit mungkin taraf ekonomi masyarakat di sekitar, Tanjung Batu ini? Dun Tanjung Batu ni meliputi 3 kawasan yang besar. Oke. Satu di kampungan Tanjung Batu ini, Mhm. kan. Tanjung Batu Tengah, Kampung Pukat, Keramat dan Tanjung Batu Laut. Oke. Dia ada juga daerah mengundi Tanjung Batu saja, Mhm meliputi mhm. kawasan Taman Ria dan Kampung Tanjung Batu Oke Tengah. Dan satu lagi Pasir Putih. oke. Semua kampung Pasir Putih termasuklah Pasir Putih, dia Pasir Putih asli, tapi dia kalau ikut garisan DUN, dia masuk Dewan Undangan Morotai, Oh, tetapi oke. majoriti penduduk yang tinggal sana adalah orang Tanjung Batu, Oh, penghuni oke Tanjung Batu. Okey, oke. jadi sebenarnya yang saya cakap tentang potensi yang Don Tanjung Batu ini, Mhm. salah satu ini adalah sebab dia berada di kawasan tepi laut. Oke. Apabila kita berada di tepi laut, dia berpotensi dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelabuhan. Jadi kalau kita melihat struktur dengan kalau kita lihat potensinya Bandar Tawau, daerah Tawau ini Mhm dan Parlimen Kalabakan ini, kan salah satu yang kita dengar insya-Allah masa terdekat ini, ke depan ini adalah mhm. tentang berkenaan aktiviti minyak dan gas, kan. Oh, di kawasan Tanjung Batu? Iya, di Tawau ini Oke, juga, di Tawau secara kan. umumlah. Petronas pun sudah melantik Mhm. kontraktornya untuk mulakan aktiviti cari gali minyak Oke. di kawasan perairan di depan Tawau ini, Oke kan. Dan kita merasakan perlunya satu perkhidmatan sokongan oke. untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti seperti ini, Mhm kan. Dan Tanjung Batu ini mempunyai potensi, Pasir Putih ada kawasan yang luas mhm mhm. untuk Oh, menjadi iya betul betul port yang betul. sesuai ataupun depo yang sesuai. Depo yang sesuai. Malah Mhm. Tanjung Batu ini juga, kan. Di samping itu potensi yang lain adalah kita meningkatkan kawasan-kawasan yang sedia ada seperti nelayan kampung di Kampung Pukat Oke. dan Tanjung Batu. Mhm Kan kita boleh memberi mereka tunjuk ajar lebih mhm. bagaimana sistem
nelayan yang lebih baik Oh, yang untuk lebih yang modern. lebih modern untuk mengangkat taraf mereka. Di Mhm. samping itu kita juga mencadangkan kepada anak-anak muda, Oke. kan anak muda. So ada kawasan-kawasan anak muda punya request, permintaan, Mhm. ada hub anak muda, Oh, ada oke. hub santai anak muda. Oke. Dengan hub santai anak muda ini, di situ Mhm. kita boleh buat startup untuk perniagaan anak muda, kan. Oh, Kita ini boleh orang ahli sediakan, perniagaan lah, eee, tuan-tuan. kita boleh Ya, betul betul betul. sediakan mereka satu pusat Baik. inovasi untuk anak-anak muda. Oh, oke. Kan inilah sebenarnya antara perkara-perkara yang saya sangat melihat potensinya ke depan. Sekarang tahu wanita sekarang banyak membuat aktiviti produksi di rumah, Oke, betul betul kan? betul. Jadi wanita minta kalau boleh mereka diberi tunjuk ajar ataupun dibantu untuk jaringan pemasaran digital. Oh, oke. Perkara-perkara ini yang kita telah rancangkan Mhm. dengan agensi-agensi kita yang berkenaan, Mhm. khususnya agensi-agensi TVET, Mhm. kan, college community ataupun agensi-agensi di bawah Mhm. Gate Marah, bagaimana boleh membantu rakan-rakan perniagaan wanita kita ini, betul Mhm. kan? Mhm. Ini antara perkara-perkara potensi. Banyak lagi lah potensi di Dun Tanjung Batu ni. Kita tak mau cakap lebih, takut nanti orang cakap janji saya tinggi, pelaksanaannya kurang kan. Oke. Okey. Perkara yang menarik minat saya tadi adalah soal startup perniagaan. Tidak ramai sebetulnya daripada em, ahli-ahli yang berhormat sekarang yang mempunyai satu ekosistem startup di tempat mereka. Maksudnya yang dicadangkan oleh SBY adalah untuk menubuhkan satu sistem startup supaya orang boleh belajar pemasaran, Ya. marketing di dalam itu, dan seterusnya mereka boleh mengembangkan perniagaan walaupun cuma hanya daripada rumah. Mhm. Jadinya hal ini dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan mereka walaupun mereka seorang suri rumah, Mhm. tapi suri rumah yang berpendapatan. Begitu. Ya. Jadi kualiti hidup mereka juga boleh meningkat. Inilah di antara idea-idea utama yang SBY mahu ketengahkan Ya. untuk Tanjung Batu. Betul, Tuan? Betul, betul. Tetap. Jadi Aha. kita sambung cerita startup ya. Oke, boleh boleh boleh. Startup Menarik ni itu. sangat-sangat penting. Alright. Memang ramai mungkin orang tidak menyentuh perkara inilah. Mhm, mhm. Dan saya memang menyatakan perkara ini sangat penting. Oke. Lagi-lagi untuk anak muda. Mhm, Kan anak muda sering mengatakan bukan mereka tidak mau terlibat, mhm, tetapi peluang mhm. tidak diberikan kepada mereka. Iya, betul. Jadi aspirasi kita ke depan ini adalah memberi banyak peluang kepada anak-anak muda. Oke. Kan bukan saja dari segi peluang belajar di latihan kemahiran Mhm, di TVET, mhm. kan. Kita juga harus memberi peluang mereka seperti tadilah startup, Oke. bisnes startup. Oke. Kita bagikan ruang untuk berinovasi, Oke. kan. Jadi kita kumpulkan mereka di satu tempat Mhm, untuk mereka bermula daripada situ mudah-mudahan. mhm. Dan saya yakin anak-anak di Tanjung Batu ini, di Dun Tanjung Batu ini, Mhm. ramai yang berpotensi. Oke. Banyak bakat. Oke. Dan saya sering cakap, kita di Tawau ini, Parlimen Kelabakan ini Mhm. adalah lembah bakat. Oh, Dan wah. talent valley banyak. Talent Valley. Wah. Dan perlu kita cungkil, perlu kita gali Mhm. talent-talent ini dan Oke. ketengahkan. Salah satu daripada segmen yang ada dalam podcast ini, SPY, Ya. adalah untuk bercerita soal penglibatan kemasyarakatan. Mhm. Penglibatan calon-calon kita di dalam aktiviti kemasyarakatan. So, ramai daripada calon kita sebetulnya, walaupun muka baru, Mhm. tapi sebenarnya mereka mempunyai rekod penglibatan di dalam masyarakat yang sangat panjang. Salah satunya kalau kita lihat SBY ini, beliau adalah bekas naib presiden bagi PKBS, Ya. Persatuan Komuniti Bugis Sabah, Betul. yang menjadi satu persatuan yang sangat kuat lah untuk menggabungkan komuniti-komuniti Bugis di Sabah. Dan beliau adalah salah seorang daripada naib presiden ya. Kalau boleh ceritakan sedikit pengalaman ataupun aktiviti yang pernah dilakukan sewaktu berada di dalam PKBS. Ya.
Alhamdulillah, eee, pertama sekali saya syukurlah dilahirkan di rahim ibu keturunan Bugis. Wah, Taogi Ji. Maka saya jadi Bugis. Iya 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 iya. Tapi yang paling besarnya adalah hikmah yang Allah buat begini supaya kita mencari persamaan Oke, antara semua etnik, korek. kan. Jadi saya berkecimpung dalam pertumbuhan, komuniti Bugis Sabah, Oke, PKBS. PKPS. Memang, lama, masa saya student dulu di UMS, saya ada ikut 2, 3 program. Oke. Oh, memang sudah PKBS daripada Masa belajar? saya student, ya. Tapi selepas saya keluar dan belajar, saya mula aktif tahun 2000, ujung 2005, start aktif. Oke. Jadi penglibatan saya di Mhm PKBS, mhm Pertemuan Komuniti Bugis Sabah ini, mhm. sudah lama. Oke. Dan saya jadikan platform, di situ saya antara platform yang saya terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan. Mhm mhm. Di situlah saya mengenali semua hampir ramai jaringan, komuniti Bugis di seluruh Sabah. Di kampung saya telah ada tuh, di Senakan, di Kota Iya Marudu, di iya. Beaufort, di Mhm Kudat, di mhm Keningau, mhm kan. mhm Jadi pengalaman yang sangat baik di sana. mhm Tapi yang satu lagi yang kita belajar adalah daripada penglibatan di komuniti Bugis Sabah ini, mhm kita juga melalui platform pertumbuhan etnik ini mhm. dapat mengenali pertumbuhan etnik yang lain. Oke. Eee, Kadang-kadang kita ada program-program yang di bawah majelis etnik, Mhm kan. Kita ada perjumpaan dengan, kebudayaan mhm dengan etnik-etnik yang lain. mhm. Di situ ya sesuatu yang sangat baik sebenarnya Oke yang saya boleh belajarlah, oke. kan. Kepelbagaian etnik di Sabah ini sebenarnya sangat mendatangkan kebaikan kepada negeri kita. Mhm Yang paling jelas adalah kepelbagaian ini menyatakan perpaduan mhm. dan tidak dirasai di negeri-negeri lain, khususnya di semenanjung Malaysia, Iya kan. betul. Balgayan, suku yang ada di Sabah ini seringkali dilihat sebagai kelemahan, Ya, tapi sebenarnya dia adalah satu, kekuatan, kekuatan, benda yang meramaikan ya, kita. Sebagai contoh kalau di tempat saya adalah ada tuh, ya, orang Suluk pun sudah makan, buras, ya, orang Bajau pun makan buras, ya, orang Bugis pun makan putu. betul ya. Ya Seperti itu. memang itu perlu, Iya. kan, saling rasa-merasai antara suku-suku atau etnik-etnik yang ada, kan. Mhm. Ya begitulah tuh. Selain daripada penglibatan di dalam masyarakat, SBY juga seorang yang aktif di dalam, perniagaan dan salah seorang juga menjadi ahli lembaga UMS Investment Holding Mhm. kalau saya tidak salah, betul? Ya ya ya. Secara pengalaman perniagaan, ya SBY juga banyak menyentuh soal, startup sebagai contoh. Ini bukan hal-hal yang biasa disebutkan oleh orang-orang yang bukan berkecimpung dalam perniagaan. Oke, Kita ada mungkin calon-calon yang lain, mereka mempunyai aspirasi yang lain. betul. Tapi di dalam SBY sendiri, boleh ceritakan pengalaman-pengalaman di dalam, perniagaan yang membentuk, seorang sosok SBY itu menjadi seorang ahli perniagaan yang ya boleh dikatakan hampir lama di dalam perniagaan dan bertahan. Ya. Komen SBY. Dulu waktu saya awal-awal bekerja di UMS, Mhm kan, lepas 3 tahun dah saya mhm ataupun 2 tahun selepas bekerja di universiti, mhm. kami ini disuruh pilih sama ada pilih IPF, KWSP ataupun pencen. Oh, oke. Nah, saya pilih saya pilih pencen Said. Oh, oke. Saya merasakan saya akan bekerja di UMS sampai saya pensiun, kan. Waktu itu apa jabatan Waktu terakhir? waktu itu masa awal kita Oh, oke bekerja oke. sebagai pekerjaan, Oke. apabila kita jabatan tetap, Mhm mhm. kita akan disuruh pilih Saudara. Oke. Pilih KWSP ataupun Pencen. pencen. Masa itu, Mhm jadi saya pilih pencen. So, saya tidak langsung berpikir mungkin akan ke perniagaan, mhm kan, atau ke tempat lain. mhm Tapi ketika bertahun-tahun lepas kita bekerja di universiti mhm mhm dan terlibat dengan aktiviti-aktiviti di luar masyarakatan, mhm antara yang menggerakkan saya kenapa saya berniaga mhm. adalah satu, saya melihat perlunya ramai majikan Bumi Putra Islam, Oh, oke. Ini kan, menarik. Iya, betul. job creator namanya. Job creator. Dan saya terpanggil
untuk menyaut cabaran ini. Mhm. Saya meninggalkan jawatan saya di universiti ketika itu sebagai pegawai kanan. Oke. Memang saya meninggalkan. Mhm. Dan pihak pengusaha universiti pun ramai terkejut kenapa saya tiba-tiba mau keputusan untuk berhenti Mhm. dan membuka dan berniaga. Mhm. Dan saya menyaut cabaran sebenarnya. Kan, Mhm. apa guna kita melahirkan, memberi pendidikan yang baik, Mhm. tetapi peluang pendidik, peluang pekerjaan yang kurang. Mhm. Kita tahu ini masalah kita di Sabah. Oke. Dan saya mengambil tanggungjawab itu. Mhm. Dan salah satu tanggungjawab itu adalah membuka peluang pekerjaan. Mhm. Dan disitulah saya berniaga. Masa saya berniaga secara full time Mhm. pada tahun 2013. Saya berhenti. Kan, Oh, oke. saya berhenti dan 2013. berfokus kepada berniaga. Dan alhamdulillah, staff sampai 30 lebih orang. Oh. Kan, ramai budak-budak universiti Mhm. Yang digajikan. yang bekas universiti digajikan. Mhm. Ramai budak Tawau juga digajikan. Mhm. Saya rasa itulah, dan perlu lebih ramai lagi job Mhm. creator. Mhm. Perlu lebih ramai lagi job creator kita lahirkan Mhm. di negeri Sabah ini. Oke. Dan dalam tempoh inilah sehingga hari ini Mhm. banyak pengalaman-pengalaman baru yang pengalaman saya dalam pernikahan ini saya ingin bawa ke dalam politik saya ini. Mhm. Kan, jadi startup Mhm. yang tadi disebut. Mhm. Ini adalah perkara-perkara yang kita tahu dalam perniagaan dan perlu diketahui kepada anak-anak muda. Oke. Kan, Oke. begitulah. Jadi perniagaan memang perlu kita galakkan. Lebih ramai usahawan-usahawan Bumi Putra Iya, terlibat. betul. Kan, usahawan muda terlibat. Dan ini hari lagi muda sebenarnya berniaga. Mhm. Di mana ada kemauan, kekuatan jiwa, pastinya tidak ada masalah. Mhm. Dan di kalangan saya sekarang ni, Mhm. jentera politik saya sekarang ni, Mhm. ramai anak muda Oke. yang saya panggil join saya. Oke. Kan, ada usahawan yang terlibat dengan pertanian moden. Oke. Kan, Mhm. ada yang anak muda yang terlibat dengan IT. Mhm. Ada anak muda yang terlibat dengan gig ekonomi. Oh, Kan, oke. jadi mereka-mereka ni percaya bahwa kami ini sealiran. Mhm. Oh. Mau merubah kehidupan. Dengan perniagaan. Dengan merubah masyarakatnya persepsi. Mhm. Dan membantu masyarakat sebenarnya. SBY ini pengalaman yang sangat menarik sebetulnya. Tidak ramai daripada calon-calon yang mempunyai pengalaman yang begini dan mempunyai aspirasi yang jelas. Mhm. Maksudnya misi kita adalah untuk mengembangkan, menukar stigma masyarakat, memberi peluang kepada masyarakat untuk mencuba bidang perniagaan supaya mereka mampu untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Sebelum kita mengakhiri segmen ini, SBY, saya mau mengajak untuk kita bermain satu soalan yang dipanggil sebagai rapid fire question. Oh ya, rapid fire question ya. Alright. Boleh? Boleh. Alright, soalan yang pertama. Ya. Seluar jeans atau seluar slack? Jeans atau slack? Ya. Jeans. Wah. Kasut sneakers atau kasut kulit? Sneakers. Wah. Oke, kalau sneakers, Ya. biasanya menggunakan sneakers jenama apa? Kadang-kadang brand Bata pun boleh. Soalan yang ketiga. Di dalam konteks pembangunan, Tun M atau Najib Razak? Najib Razak. Oke, kenapa? Model ekonomi yang Datuk Najib buat memang terbukti. UMDB memang satu sistem model pembangunan yang sangat baik. Projek-projek pembangunan juga di Sabah kita lihat sendiri. Banyak yang Datuk Najib buat. Oke. UTC, Ya, kan, betul. Klinik One Malaysia, Betul. bekalan bantuan luar bandar. Betul. Pen Borneo meskipun hari Iya. ini jadi isu, tetapi ini semua idea Datuk Najib. Ide yang dicetuskan Ya, boleh bosku. oleh bosku. Jadi, alright, soalan terakhir. Pop atau dangdut? dua-dua pun jadi kegemaran orang sini. Sekejap pop, sekejap dangdut. Dangdut pun boleh. Dangdut pun boleh. Oke, saya itu saja segmen kita pada hari ini.